Hendakkah aku khabarkan kepada kamu satu amalan yang dengan sebab amalan itu Allah SWT menghapuskan dosa-dosa dan Allah SWT meninggikan darjat. Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, silakan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, menyempurnakan wuduk semasa kepayahan, membanyakkan langkah ke masjid serta menunggu solat selepas satu solat. Itulah dia riba yang hakiki. Keterangan makna yang masyhur bagi riba ialah berkumpul di sempadan negara Islam untuk menjaga keselamatan sempadan negara daripada musuh. Perbuatan ini ialah suatu amalan yang agung dalam Islam. Dalam hadis ini alasan besar Nabi SAW memberitahu amal tersebut sebagai riba. Jadi berkubu ialah kerana sebagaimana perbuatan berkubu itu untuk memelihara sempadan negara dari serangan musuh. Demikian juga dengan amalan-amalan tersebut kita dapat memelihara diri daripada serangan syaitan dan nafsu. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bercakap tentang sesuatu perkara yang penting. Baginda SAW akan ulang sebanyak 3 kali supaya orang ramai dapat faham dengan baik. Bukhari. Keterangan maksudnya ialah apabila Baginda SAW memberitahu sesuatu yang penting, Baginda SAW akan ulangi perkara itu sebanyak 3 kali supaya orang ramai dapat memahaminya dengan baik. Mazahirul Haq. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hadis kudusi ini bahawa Allah SWT berfirman, siapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala ciptaannya. Tirmizi. Yang mulia. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang ingin supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya daripada kesusahan hari kiamat, maka hendaklah dia memberi tempoh kepada orang-orang yang kesempitan, yakni yang berhutang dengannya atau hal-hal lain, ataupun memaafkannya daripada semua atau sebahagian haknya itu. Muslim. Ikhlas riak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, pada akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang akan memperdayakan dunia dengan menggunakan agama. Mereka memakai pakaian bulu domba yang lembut untuk memperdayakan manusia supaya mereka dianggap tidak cintakan dunia. Lidah-lidah tutur bahasa mereka lebih manis daripada gula, sedangkan hati-hati mereka ialah hati-hati serigala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan mereka, apakah mereka tertipu dengan penangguhanku ataupun mereka berani untuk melawan daku? Aku bersumpah dengan diriku bahawa pasti aku hantarkan kepada mereka fitnah dalam kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang yang bijak daripada kalangan mereka pun akan kehairanan dan kebingungan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dalam kalangan mereka sendiri orang yang akan menyebabkan mereka ditimpa pelbagai kerugian. Tirmizi. Dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Sayyidina Abu Mas'ud Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan akan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Sayyidina Abu Mas'ud Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda,
Sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan akan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Sayyidina Abu Mas'ud Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan akan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Abu Daud. Meninggalkan perkara sia-sia. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dalam kalangan para sahabat telah meninggal dunia. Maka seorang lelaki lain berkata kepada mayat itu, berita gembira syurga untuk kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki itu, bagaimana boleh kamu mengatakan demikian sedangkan kamu tidak mengetahui hakikat sebenarnya? Mungkin si mati ini telah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia ataupun dia pernah bakhil terhadap perkara yang tidak akan mengurangkan hartanya jika diberi kepada orang. Seumpama mengajar ilmu agama, meminjamkan sesuatu kepada orang ataupun membelanjakan sesuatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perbuatan sedemikian tidak akan mengurangkan ilmu dan juga harta. Tirmizi. Kesuali di atas ialah jangan kita berani menentukan seseorang itu ahli syurga, tetapi hendaklah menaruh harapan untuk mendapat syurga kerana amalan-amalan yang baik. InsyaAllah.